minit. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri dan kesemua agensi kerajaan yang berkaitan atas usaha mereka untuk menyempurnakan RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023 yang merangkumi pemansuhan hukuman mati mandatory dalam beberapa undang-undang di negara kita. Datuk Yang di-Pertua, ini adalah penerusan usaha yang bermula pada tahun 2019 oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi pada waktu itu, kerajaan menghadapi banyak halangan dan kesalahfahaman oleh khalayak ramai yang menganggap pelaksanaan hukuman mati adalah cara yang terbaik untuk menangani jenayah. Tetapi statistik telah menunjukkan bahawa anggapan ini adalah salah, khususnya dalam kes pengedaran dadah. Mengikut jawapan Parlimen yang saya terima pada 21 Februari tahun ini, rekod Jabatan Penjara Malaysia bermula tahun 2000 hingga 31 Januari tahun 2023 menunjukkan bahawa terdapat seramai 2,350 kemasukan banduan yang telah dituduh di bawah kesalahan yang membawa kepada hukuman mati. Di antaranya, seramai 1,589 ataupun 67.62% orang bantuan yang telah disapikan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya, kurungan pengedaran dadah. Manakala hanya 29.36% bantuan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu membunuh. Mengikut laporan Amnesty International dalam tahun 2019, kebanyakan orang yang dijatuhkan hukuman mati di Malaysia adalah golongan yang terlibat dalam pengedaran dadah dan kebanyakan mereka dijatuhkan hukuman mati adalah wanita dan warga asing yang miskin. Mereka dijadikan kedai dadah ataupun drug mill yang ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati, tetapi penjenayah utama dalam sindiket pengedaran dadah turut bebas. Mengikut perangkaan, kes penyeludupan dadah tidak berkurangan tetapi sebaliknya meningkat bila berbanding dengan bilangan kes pengedaran dadah sebelum wujudnya hukuman mati mandatory dalam undang-undang yang berkaitan dengan dadah. Datuk Yang di-Pertua, keadaan tersebut menunjukkan hukuman mati mandatory dalam beberapa undang-undang dalam merampaskan budi bicara hakim di mana dalam banyak keadaan hakim terpaksa menjatuhkan hukuman mati terhadap tertuduh kerana tiada pilihan dalam undang-undang kita. Saya berharap pihak kerajaan, para ahli parlimen dan Jabatan Peguam Negara akan belajar daripada RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023 hari ini di mana pelaksanaan hukuman berat ataupun penalti berat sebenarnya tidak dapat menegak sesuatu jenayah ataupun kesalahan daripada berlaku. Tetapi sebaliknya, hukuman berat dalam sesetengah undang-undang sebenarnya menggalakkan berlakunya rasuah dan ketidakadilan di kalangan masyarakat kita. Kita harus menggunakan saluran lain, khususnya media ataupun media sosial untuk menjalankan pendidikan dan kesedaran terhadap sesuatu jenayah, berkenaan sesuatu jenayah kepada khalayak orang ramai. Datuk Yang di-Pertua, sini saya nak sentuh sedikit tentang reformasi penjara. Semasa kita membahas RUU hari ini, saya berharap pihak kerajaan akan menjalankan kajian terhadap keadaan penjara sekarang dan membawa reformasi dalam penjara kita. Memandangkan semakin ramai hakim suka menjatuhkan hukuman berat termasuk perpenjaraan dalam tempoh yang panjang, ia menjadikan penjara kita menjadi semakin penuh sesak. Kesesakan dalam penjara menyebabkan pencakitan penyakit disebabkan secara meluas dan dengan cepat seperti apa yang berlaku dalam pandemik COVID. Saya menyuruh kerajaan menambahkan bangunan penjara dan mempertingkatkan fasiliti di dalam penjara termasuk pendidikan dan perubatan. Selain itu, saya juga minta kerajaan mencontohi cara sesetengah penjara di negara lain yang menangani banduan dengan cara yang lebih beri kemanusiaan ataupun humane dalam penjara dan menjadikan penjara sebagai tempat pengajaran dan tempat yang membantu banduan bertaubat dan balik ke pangkuan asal. Saya juga ingin menyeru pihak penjara membuka pintu yang lebih luas kepada pekerja sosial, ahli kaunselor,
Pegawai Persatuan Agama dan mari ahli keluarga dan sahabat handai para panduan, khususnya bagi panduan yang telah dijatuhkan hukuman mati supaya mereka boleh merasai kasih sayang ahli keluarga mereka. Kementerian Dalam Negeri dan pihak penjara juga haruslah mengkaji macam mana kita boleh melayan para panduan dengan cara yang lebih humane dan selain itu pada akhirnya kerana masa tidak cukup, saya ingin menyeru pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak penjara terus memberi kesedaran kepada orang awam tentang isu yang berkaitan dengan hukuman mati mandatory dalam media dan media sosial demi meyakinkan golongan masyarakat yang kurang sedar dan faham berkenaan isu ini. Yang Berhormat Ipoh Barat dan saya pernah minta bantuan daripada beberapa profesional dalam perfilman untuk mewawancara bantuan hukuman mati, bantuan yang dijatuhkan hukuman mati dalam penjara. Tetapi kesemua klip-klip video ini masih ditahan oleh pihak KDN sehingga hari ini. Saya menyuruh pihak KDN membenarkan klip-klip video tentang hukuman mati ini disebarkan dalam media sosial sebagai cara kita mendidik orang ramai. Memandangkan IUU ini kini telah dibahaskan dan akan diluruskan oleh Parlimen, saya berharap yang klip-klip video ini juga akan dilepaskan oleh pihak KDN dengan secepat mungkin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seputih. Dipersilakan Yang Berhormat Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Speaker.